tuan dan puan-puan sedang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama mengabdi diri secara berjemaah pada subuh yang penuh dengan keberkatan dan pengampunan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan agenda pada tahun baru 2023 ini dengan memperbanyakkan lagi peribadatan kita yang dulu jarang-jarang kita lakukan, mungkin ataupun yang belum pernah kita lakukan. Mudah-mudahan pada tahun ini kita mencapai kepada satu tahap lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendoakan kepada semua yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita yang telah kita lakukan pada tahun lalu, untuk diberikan satu ganjaran, satu imbalan, satu hadiah yang cukup istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan dan kesungguhan dalam kita melaksanakan apa jua perintah dan meninggalkan segala larangan dia. Jadi pada subuh yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita melihat kepada hadis atau buku yang saya bawa ini, Mawaiz Al-Usfuriyah, membicarakan tentang hadis dan juga hikayah-hikayah yang berkaitan dengan hadis yang berkaitan. Jadi hadis yang keempat ini, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang hadis orang pencen. Orang pencen apakah yang sepatutnya dilakukan oleh mereka-mereka yang telah mencapai umur pencen ataupun sudah mencapai umur tua, yang untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita nak bincang tentang keutamaan ilmu, keutamaan ilmu. Dari Ibrahim daripada Alqamah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya sab'atal alafi sanatin siyamu nahariha wa qiyamu layaliha makbulan ghairu mardudin. Ini satu hadis yang membicarakan tentang kelebihan orang yang mempelajari satu ilmu, yang ilmu tadi itu untuk kegunaan dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Man ta'allama baban, barang siapa yang mempelajari satu bahagian ataupun satu ilmu, satu bab daripada ilmu, mungkin di Bukit Damansara ini mungkin banyak ustaz-ustaz yang datang, yang setiap ustaz itu ada satu ilmu yang dibawa, mungkin dalam tafsir, mungkin dalam hadis, mungkin dalam fiqh, macam-macam ilmu yang dibawa oleh mereka. Tapi ilmu tadi itu tidaklah ilmu yang yuntafa', ilmu yang memberi manfaat. Saya tak pastilah kalau ada ustaz yang datang ke Masjid Kota Damansara ni bawa ilmu yang pelik-pelik, mempelajari ilmu yang pelik-pelik, itu saya tak yakinlah. Yang pastinya semua ilmu yang dibawa oleh mereka pastinya ilmu yang memberi manfaat, memberi manfaat, yuntafa'u bih fi akhiratihi, untuk kegunaan di akhirat. Ilmu ataupun satu bidang ilmu yang memberi faedah kepada seseorang itu, apabila dia mempelajarinya, dia akan mendapat satu kemudahan dia semasa dia berada di akhirat. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu ibadah ni tanpa ilmu, beribadat dan sebagainya tanpa ilmu, Kalau dalam bab sembahyang pun kita tengok macam-macam orang melakukan, dia sudut fi'liyah dia, perbuatan tu, perbuatan
sembahyang tu sendiri pun sudah berbeza-beza. Memang kita katakan bahawa bergantung kepada mazhab ataupun seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu seperti mana yang kamu lihat aku sembahyang. Mungkin kita tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah SAW sembahyang, tapi kita melihat kepada apa yang diwariskan oleh Rasulullah daripada kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in sampailah kita sekarang ni, yang kita belajar di sekolah ataupun yang kita belajar di masjid atau yang kita belajar di surau. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang memberikan faedah terutamanya untuk akhirat kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Cari bekalan-bekalan kamu untuk kamu bawa di hari akhirat. Allah mulakan dengan pernyataan di situ dengan untuk mencari keperluan yang boleh kita gunakan pada hari akhirat ataupun untuk memudahkan urusan kita pada hari akhirat. Kita pun dah tak lama lagi masuk bulan Rejab. Bulan Rejab. Sekurang-kurang puasa pada bulan Rejab ni 10 hari. Tak kira lah tuan-tuan nak buat macam mana 10 hari. Kalau boleh buat Senin Khamis pun silakan, tak ada masalah. Semua ulama-ulama mengatakan bahawa sekurang-kurang puasa pada bulan Rejab tu 10 hari. Sya'ban ni 20 hari. Walaupun ada di kalangan kita, masyarakat kita tu masuk saja bulan Rejab dia puasa 30 hari, tak ada masalah. Pada bulan Sya'ban dia puasa 30 hari, tak ada masalah. Pada bulan Ramadan dia puasa 30 hari. Masuk bulan Syawal dia puasa 6 hari, tak ada masalah. Silakan, tak ada masalah. Ikut kadar kemampuan masing-masing. Tapi ulama meletak garis pandu, garis pandu untuk kita melakukan satu perkara tadi itu sekurang-kurangnya. Karena kalau kita boleh buat lebih, silakan. Itu yang dikatakan sebagai garis panduan ilmu dalam kita nak melakukan sesuatu ibadah ataupun kita nak melakukan sesuatu perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi akhiratihi, untuk akhirat wa dunyahu. Bukan sekadar kita mendapat kemudahan di akhirat, bahkan ilmu tadi itu membimbing kita, membimbing kita untuk kehidupan dunia ni, untuk kehidupan dunia ni, mana yang baik, mana yang tak baik, semua tu hendaklah kita ambil dan kita garap untuk kebaikan dunia, kehidupan dunia kita ni. Jadi apa kesan dia bila kita mempelajari satu ilmu yang memberi faedah, yang memberi manfaat untuk akhirat dan dunia kita ni? A'tahullahu khairan, Allah akan memberikan ataupun menyediakan khairan, kebaikan, kebaikan. Mana bila kita belajar tu lah macam kita belajar SPM, contoh SPM, sekurang-kurangnya SPM untuk ialah kalau nak kerja kerajaan sekurang-kurangnya ada SPM. Sekurang-kurangnya. Kalau tak ada SPM pun mungkin boleh kerja, tapi mungkin tidaklah seperti mana yang ada SPM, contoh. Jadi apabila kita mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk akhirat kita, dunia kita tadi, Allah akan menyediakan sebaik-baik pemberian, sebaik-baik kurniaan berbanding dengan umur dunia. Perbandingan mempelajari satu bab dalam ilmu tadi itu, perbandingannya ialah kurniaan seluruh seolah-olah kita mendiami ilmu dunia ini sab'ata alaf, iaitu 7,000 sab'ata alaf sanatin, tahun. Ada 7,000 tahun. Seolah bandingannya, kalau kita mempelajari satu bab ilmu tadi itu, seolah-olahnya kita tu hidup dalam dunia ini dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan 7,000 tahun kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bandingan dia. Yalah, umur kita kan Nabi sebut 60 hingga 70, Nabi sebut. Umur umatku ni antara 60 hingga 70. Memang ada yang lebih lah,
ada yang lebih ya. Kalau kita ikut perangkaan umur di Malaysia ni sekarang ni ya, lelaki ya, dan wanita ni, wanita lebih menanglah dari sudut jangka usia. Wanita lebih daripada 70 tu ramai bilangan dia ya, ramai bilangan dia. Jadi kalau kita beribadat dalam dunia ini seolah-olah kita beribadat selama 7,000 tahun tadi itu ya, dengan kita berpuasa pada siang hari. Bayangkan pahala dia ya. Ya. Dan kita membangunkan malam ya, membangunkan malam, kita melakukan qiyamul lail ya. Dan segala amal tadi itu dengan puasa, dengan bangun tengah malam dan sebagainya tadi itu makbulan. Allah terima. Allah tak akan membiarkan orang yang mempelajari ilmu dan ilmu itu digunakan untuk sebaik mungkin ibadah dia. Allah akan berikan dia punya ganjaran tadi itu seolah-olah dia beribadat selama 7,000 tahun. Dengan puasa di siang, contoh puasa siang hari, malam dengan bangun tengah malam dan sebagainya itu Allah terima segala amal dia itu selama 7,000 tahun. Ya Allah, untungnya hanya mempelajari satu bab ataupun satu bahagian daripada ilmu tadi itu yang menyebabkan kita tu menjadi orang yang faham orang yang faham tentang agama tadi itu. Tentang agama tadi itu ghairu mardudin, tanpa Allah reject, tanpa Allah tolak kepada amal yang kita lakukan tadi itu tanpa Allah tolak kepada amal kita tadi itu menurut riwayat yang sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran adalah suatu amalan orang-orang yang cukup orang yang cukup solat. Membaca Al-Quran adalah amalan orang yang cukup solat, yang cukup. Dan sembahyang itu adalah amalan bagi orang yang lemah. Sembahyang ni orang tak ada masalah. Kalau kita tengok subuh-subuh tadi pun yang mungkin pegang Al-Quran tidak ramai, yang solat ramai. Mana solat ni mudah untuk dilakukan, solat ni mudah untuk dilakukan, tapi membaca Al-Quran ni payah. Payah ya, mungkin ya membaca melalui handphone mungkin tak apalah, tak masalah. Sudah apa ya alat yang digunakan untuk membaca Al-Quran tu tak ada masalah. Cuma Nabi menyebut orang yang membaca Al-Quran tu lebih baik berbanding orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang. Baca Quran ni nampak mudah, tapi sebenarnya payah. Belum tentu kita boleh menghabiskan satu helai ataupun satu halaman bila kita membaca Al-Quran dari itu. Kalau tak betul-betul konsisten, istiqamah dalam membaca tadi itu, mungkin kita tak mampu untuk membaca Al-Quran tadi itu, kecuali mereka-mereka yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian puasa adalah amalan yang bagi orang yang fakir. Ini dia punya kategori ataupun kedudukan kepada amal-amal ataupun ibadah-ibadah yang ada ni. Mana tadi membaca Al-Quran adalah amalan yang hebat. Kemudian solat ni adalah amalan orang yang kurang hebat. Kemudian puasa ni diperumpamakan amalan orang fakir. Orang fakir puasa. Bertasbih adalah amalan wanita. Bertasbih ni adalah amalan wanita. Sedekah adalah amalan orang yang berada. Bila kita ada duit kita pun sedekah sebelum subuh. Kita masuklah tabung RM1, RM2, RM10, RM50, RM100 atau terpulanglah berapa banyak sekalipun. Jadi sedekah adalah amalan orang yang berada. Tafakur, memikir kepada kejadian yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ni.
berfikir tentang hujan, berfikir tentang banjir, berfikir tentang macam-macam perkara. Adalah amalan orang yang lemah. Inginkah kalian aku tunjukkan amalan para pahlawan? Rasulullah SAW bersabda begitu. Jadi Rasulullah SAW bila dia offer kepada sahabat-sahabat dia, ingin tak aku berikan, tunjukkan atau ajarkan kepada kalian atau sahabat-sahabat satu amalan yang hebat, satu amalan yang hebat. Lalu para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apakah amalan ataupun perbuatan yang begitu hebat dalam dunia ni. Lalu Rasulullah mengatakan talabul ilmi, mencari ilmu, mencari ilmu. Hebatnya. Ia akan menjadi penerang bagi orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Walaupun tadi disebut Rasulullah SAW sebut tentang kedudukan ibadat, daripada membaca Al-Quran sampailah bertasbih tadi itu ataupun bertafakur tadi itu. Tapi Nabi kata ada satu amalan yang hebat, satu amalan yang hebat yang boleh menjadikan seseorang itu hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencari ilmu ataupun mengaji ataupun mempelajari. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, kun aliman, jadikanlah diri kamu tu orang yang alim, yang faham, yang mengerti. Alim, alim. Au muta'alliman. Yang kedua, kalau kita tak mampu nak jadikan diri kita tu sebagai orang yang hebat, sebagai tuan guru ataupun alim ulama ataupun kiai ataupun sebagainya, kita jadilah orang yang kedua, au muta'alliman, iaitu orang yang sentiasa mencari ilmu atau belajar, sentiasa. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain pula, mana talabul ilmi ini daripada mahdi ila lahdi, daripada buayan sampailah ke lahat. Mana bila kita lahir tu, ibu kita mengajar kita melalui dodoyan, didodoi anak tadi tu dengan selawat ke, ataupun mungkin dengan puisi-puisi yang mendidik dan sebagainya. Dululah, sekarang ni ibu-ibu moden ni dia pasang MP3, dah anak tu dengarlah. Dia tak perlu nak duduk anak tu, dia guna MP3 dekat handphone dia, dipasanglah pada anak tu selawat ke apa ke sebagainya. Au mustami'an. Yang ketiga, kalau kita tak mampu jadi orang yang alim atau orang yang belajar, kita mendengar, jadi orang yang suka mendengar ilmu. Suka mendengar ilmu. Suka mendengar ilmu. Duduk relax, mana ada kuliah zuhur kita pun duduk, ada kuliah subuh kita pun duduk, ada kuliah maghrib kita pun duduk mendengar dan sebagainya. Au muhibban. Yang keempat, orang yang suka kepada majlis-majlis ilmu tadi itu. Majlis-majlis ilmu. Dia tengok Kota Damansara ni banyak pengajian-pengajian daripada subuh sampai duha dan sebagainya, kuliah wanita dan sebagainya, macam-macam kuliah yang disediakan ataupun dihidangkan kepada jamaah di Masjid Kota Damansara ni. Jadi walaupun dia tak mampu, mungkin dia dah sakit atau uzur, dia hanya mampu melihat kawan-kawannya pergi ke masjid untuk mendengar kuliah atau belajar Al-Quran atau macam-macam, dia pun seronok tengok. Alhamdulillah, mana pengurusan baru Masjid Kota Damansara ni dengan berbagai aktiviti dan sebagainya. Jadi dia seronok, muhibban, seronok dengan aktiviti ilmu yang disediakan oleh masjid tadi itu. Wala takun khamisan. Jangan kita jadi orang yang kelima. Mana orang yang kelima ni orang yang tak suka kepada ilmu, ataupun untuk jadi orang yang alim, untuk menjadi orang yang sentiasa mempelajari ilmu, ataupun mendengar ilmu ataupun mencintai ilmu dan sebagainya. Dia tak ada. Mana orang yang kelima ni fatuhlik,
fatuhlik. Nabi sebut mana orang yang kelima ni yang tidak ada perasaan untuk menjadikan ilmu itu sebagai keutamaan dalam kehidupan dia, maka Nabi sebut orang ini akan binasa. Atau kama qala Rasulullah SAW itu. Jadi hikayat yang diceritakan di sini kisah Sayyidina Ali, kisah Sayyidina Ali yang berhadapan dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah dulu dia adalah golongan yang menyokong kepada perjuangan Sayyidina Ali. Apabila dalam peristiwa perang Siffin, antara Ali dengan Muawiyah, Sayyidina Ali dengan Muawiyah, peperangan itu dianggarkan Sayyidina Ali dah hampir memenangi kepada peperangan tersebut. Namun puak Muawiyah ni yang diketuai oleh Amr al-As, Amr al-As, dia pun mengangkat Al-Quran untuk berdamai, untuk berdamai. Jadi Sayyidina Ali bila melihat tindakan golongan Muawiyah ni atau pengikut Muawiyah ni dengan meletakkan Quran di hujung pedang mereka tu seolah mau berdamai, Sayyidina Ali pun kata kita berdamai dengan mereka. Bila keputusan diambil oleh Sayyidina Ali ini untuk berdamai, maka ada golongan-golongan yang tak setuju. Ada golongan yang tak setuju. Itu yang dia keluar daripada ketaatan dan kepatuhan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Ali itu. Diceritakan bahawa golongan Khawarij ini ada sekitar 14,000 orang yang keluar daripada ketaatan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi walaupun dia keluar, dia ada ketua dia tu, saya tak ingat nama ketua dia, daripada kalangan sahabat juga pada ketika itu. Mereka membuat satu kumpulan, kemudian mereka dan ketua tadi itu dia melantik orang-orang yang di bawahnya dengan tentera dia, dengan apa sebagainya. Ni golongan ni. Jadi bila Sayyidina Ali ini kisah yang lain daripada kisah yang terdapat dalam kitab ni lah, kisah ini. Mana Sayyidina Ali melihat ini akan lebih merosakkan kepada kedudukan pemerintahan pada ketika itu, maka Sayyidina Ali meminta kepada golongan Khawarij ini untuk kembali taat, ataupun diperangi, Itu pandangan Sayyidina Ali pada ketika itu. Mana minta supaya golongan Khawarij ini kembali taat kepada pemerintahan Sayyidina Ali. Namun ada seorang sahabat, saya tak ingat nama dia, dalam kisah ni, yang meminta kepada Sayyidina Ali itu untuk berunding dengan kumpulan Khawarij ni. Kumpulan Khawarij minta izin untuk dia datang ke tempat kawasan Khawarij ni untuk berbincang. Yalah, mereka sama-sama satu kumpulan dulu, yang menyokong kepada Sayyidina Ali. Kemudian bila keluar satu kelompok seramai 14,000 ni, lalu datanglah satu delegasi untuk berbincang dengan kumpulan Khawarij ni, Jadi ketika itu mereka kenal yang datang tu adalah orang daripada Sayyidina Ali. Agak-agak bila kumpulan Sayyidina Ali ataupun orang Sayyidina Ali masuk ke kawasan Khawarij ni, agak-agak mereka seronok ataupun macam mana. Tentulah mereka rasa ini apa hal datang sini dan sebagainya. Mana rasa curiga tu ada, Namun kebijaksanaan yang yang delegasi yang dihantar oleh Sayyidina Ali ataupun yang menawarkan dirinya untuk berbincang dengan Khawarij ini, dia bijak, orangnya bijak, pandai dia.
Dia pun bercakap, berbincang, akhirnya dalam perbincangan tersebut selesai segala masalah yang timbul atas kekeliruan kenapa Sayyidina Ali ini bersetuju untuk berdamai dengan Muawiyah, mana ketika itu diceritakan dalam kitab yang saya baca tu, sirah tu, menceritakan bahawa ada 10,000 orang, 10,000 orang yang turut taat balik kepada Sayyidina Ali. Ini cerita dia lah. Yang lain tu 4,000 tu lalu berperang dan sebahagian besar daripada 4,000 orang tadi tu mati terbunuh lah. Itu kisah. Jadi dalam kisah ini sendiri pun Sayyidina Ali berhadapan dengan golongan Khawarij ni. Mereka bijak, mereka pandai. Sebab Sayyidina Ali ini Nabi mengiktiraf keilmuan Sayyidina Ali. Lalu Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Nabi mengatakan, akulah perbendaharaan ilmu. Kata Nabi SAW, akulah perbendaharaan ilmu, dan pintu untuk masuk kepada pembendaharaan ilmu ni Sayyidina Ali. Mana Ali ni hebat. Nak tunjuk kepada kita semua bahawa Sayyidina Ali ni orang yang banyak ilmu dia. Jadi bila mereka golongan Khawarij ini, walaupun dulu sama-sama taat kepada Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali ini adalah khalifah yang keempat dalam Khulafaur Rasyidin, maka mereka taat. Bila mereka telah keluar daripada ketaatan tadi itu, mereka meragui tentang keilmuan Sayyidina Ali ini, meragui kepada keilmuan Sayyidina Ali. Lalu mereka pun berbincang untuk bertemu, golongan Khawarij ini bertemu dengan Sayyidina Ali, untuk menyatakan atau mempersoal ataupun bertanya kepada Sayyidina Ali tentang satu perkara. Golongan Khawarij ini lalu bertemu dengan Sayyidina Ali dan bertanya tentang satu soalan. Kata mereka, kalau golongan Khawarij ini kata, kalau Sayyidina Ali ni menjawab soalan tu dengan satu je jawapan, maka hadis ni salah. Anak madinatul ilmi, kata Rasul, akulah perbendaharaan ilmu, dan Ali itu pintu dia untuk masuk. Mana hebatnya Sayyidina Ali. Golongan Khawarij ini dia mempertikai tentang hadis ini, lalu dipersoal tentang satu soalan. Lalu mereka bertanya dengan satu soalan, dengan beberapa orang. Mana golongan Khawarij ini dia dah bersepakat untuk bertanya kepada Sayyidina Ali secara bergilir antara satu sama lain. Lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, soalan dia ialah, apakah yang lebih utama? Apakah yang lebih utama antara dua perkara? Satu ilmu dan satu harta. Yang mana lebih baik? Kata golongan Khawarij ni. Lalu datanglah seorang demi seorang bertemu dengan Sayyidina Ali. Lalu bertanyalah setiap orang tadi itu kepada Sayyidina Ali, manakah yang lebih baik ataupun lebih utama antara ilmu dan harta. Datang. Lalu Sayyidina Ali menjawab, untuk orang yang pertama ni Sayyidina Ali menjawab bahawa ilmu lah yang paling utama berbanding harta. Jadi jawapan tu tidak memuaskan hati.
memuaskan hati. Macam kita sekarang lah tuan-tuan ya, mana kadang-kadang setengah-setengah jemaah di surau atau di masjid ni bila sesuatu pertanyaan yang diberikan kepada ustaz-ustaz ataupun kepada pihak pentadbiran, pentadbiran menjawab satu jawapan. Mereka tak puas hati, dia nak alasan. Apa alasan jawapan tadi itu? Apakah alasan kepada jawapan tadi itu? Jadi bila Saidina Ali menjawab bahawa ilmu itu lebih baik berbanding harta, lalu mereka kata, apakah alasan kamu terhadap ilmu tadi itu lebih baik? Lalu Saidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahawa ilmu itu warisan atau pusaka para nabi-nabi. Ilmu ini adalah warisan para nabi. Dan harta ini pula dia adalah tinggalan ataupun pusaka Qarun. Qarun ni kita kenal bahawa Qarun ni di antara orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Itu jawapan kepada soalan yang pertama, mana lebih baik ilmu ataupun harta. Kemudian datang seorang lagi bertemu dengan Saidina Ali dan bertanya, mana lebih baik ilmu ataupun harta. Lalu dijawab oleh Saidina Ali bahawa ilmu lebih utama berbanding harta. Lalu dia jawab, apa alasan kamu mengatakan ilmu lebih baik? Jadi kata Saidina Ali untuk orang yang kedua ni, dia menjawab ilmu itu menjagamu. Kita ada ilmu, kita akan terjaga daripada melakukan kesilapan mungkin, ataupun melakukan kesalahan mungkin, ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Jadi ilmu ni akan menuntun kita, menjaga kita untuk sentiasa taat serta patuh dengan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan harta itu, harta yang ada itu kamu yang menjaganya. Terbalik pula. Tadi harta tadi itu adalah warisan, mana pusaka kepada para nabi. Yang kedua ni jawapan Saidina Ali, ilmu tu menjaga kamu, dan harta tu kita jaga dia, mana kita takut scammer dan sebagainya macam-macam, kita pun bila ada nombor yang tak pasti kita pun tak angkat dan sebagainya, untuk mengelak daripada kena scam daripada orang-orang yang berniat yang tidak baik. Itu yang kedua. Lalu datang orang yang ketiga, bertanyakan tentang ilmu itu lebih utama ataupun harta kepada Saidina Ali. Lalu Saidina Ali pun menjawab, mana ilmu itu lebih baik. Ilmu itu lebih baik berbanding harta. Kenapa? Yang penting tu alasan. Kata Saidina Ali, pemilik ilmu sahabatnya ramai. Orang yang berilmu ni ramai, kawan-kawan dia ataupun murid-murid dia. Kalau kita tengok di Indonesia tu di pesantren kadang sampai 10,000 orang anak murid dia. Ya Allah, hebat. Kalau kita di Malaysia ni mungkin kalau ada 1,000 orang anak murid pun dah hebat dah. Satu-satu pesantren atau satu-satu pondok dan sebagainya kan. Tapi kalau di Indonesia tu puluhan ribu orang yang belajar dengan dia. Kalau sekarang ni online. Itu saya tengok satu video Das'at Latif. Dia punya follower tu 52 juta. 52 juta, bayangkan ramainya. Mana kalau di ceramah tu yang mengikuti kepada ceramah tu dalam ada 52 juta. Kalau kita di Malaysia 2 kali ganda penduduk Malaysia yang menjadi follower kepada Das'at Latif ni. Itu contoh. Kalau
Ustaz Abdul Somad tu juta juga follower dia. Bayangkan. Sebab itu orang yang berilmu ni ramai pengikut dia, ramai sahabat dia, ramai kawan dia, berbanding pemilik harta, musuhnya ramai. Musuhnya ramai, yang dengkilah, yang itulah, yang macam-macam. Itu jawapan ketiga kepada golongan Khawarij. Yang keempat pula, Sayyidina Ali menjawab, harta itu akan berkurang, ilmu akan bertambah. Ilmu akan bertambah. Mana kalau kita baca Quran, contohlah kita baca Quran itu sendiri pun, kita lihat terjemahan itu pun kita mendapat ilmu tambahan. Kita akan mendapat ilmu tambahan daripada pembacaan Al-Quran tadi itu. Mana kalau harta ni semakin kita beri, semakin ia berkurang. Walaupun ada hadis mengatakan semakin harta itu diberikan untuk sedekah dan sebagainya, harta itu tak berkurang. Maka Allah akan beri tambahan. Tapi dari sudut realitinya, bila kita gunakan harta itu, dia semakin berkurang. Semakin berkurang. Itu realiti dia. Berbanding ilmu, ilmu akan sentiasa bertambah. Akan bertambah. Datang seorang lagi kepada Sayyidina Ali, apakah yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Kata Sayyidina Ali, tetap ilmu. Apa alasan kamu? Kata Sayyidina Ali kepada orang yang datang ni, pemilik harta ni kadang-kadang dia akan disebut sebagai orang yang kedekut, kan? Harta puluhan ribu, harta ratusan ribu, tapi masuk tabung masjid Kota Damansara RM2 ya. Kedekut betul dia. Kan kadang-kadang orang sebut begitu. Bila kalau kita ada duit puluhan ribu ataupun mungkin ratusan ribu, kalau kita nak sedekah masuk duit tabung kat Kota Damansara ni mungkin 100 ke, atau logik lah ya, sebab duit kita puluhan ribu. Ini kalau kita ada duit ratusan ribu, kita cuma masuk RM1 ya, hari Jumaat tabung RM1, tak apa lagi lah. Tak apa lagi lah. Mungkin kita tak sama seperti mana Abu Bakar yang menghabiskan segala hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Umar pula, dia menghabiskan separuh daripada hartanya. Sayyidina Osman pula suku daripada hartanya. Walaupun suku tapi berjuta. Kita tak sampai suku pun, sikit je. Setahun yang kita dermakan untuk tabung masjid Kota Damansara ni mungkin berapa ratus mungkin daripada harta yang kita miliki tapi okey jugalah, mana setidak-tidaknya ada jugalah yang kita tu memberi atau memberi kepada masjid ini atau mana kata Sayyidina Ali, orang yang mempunyai harta ni kadang-kadang akan digelar sebagai kedekut. Tapi orang yang berilmu ni sentiasa dihormati. Orang yang berilmu ni sentiasa dihormati. Orang yang berilmu. Itu jawapan. Yang keenam datang orang yang keenam ini kepada Sayyidina Ali, lalu bertanya mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta. Kata Sayyidina Ali, tetap ilmu. Sebab apa? Sebab harta ni kadang-kadang orang nak mencuri. Kita ada harta, kadang-kadang seperti mana kisah Hindun, isteri Abu Sufyan, yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami saya ni kedekut. Suami saya ni Abu Sufyan ni kedekut. Dia bagi nafkah belanja rumah ni tak cukup, tapi makanan nak sedap-sedap. Contoh, ya Rasulullah, boleh tak saya mengambil harta Abu Sufyan tadi itu tanpa pengetahuan dia? Buka dompet dia tu ada duit RM10, kita ambil RM10. Kata Nabi, boleh, tapi sekadar yang cukup saja. Mana tak boleh buka dompet tu ambil kredit kad,
pergi ke Pohkong ataupun Habib Jual. Tak boleh, yang tu tak boleh. Yang dibolehkan tu untuk kecukupan keperluan saja. Keperluan. Sebab itu Sayyidina Ali menjawab bahawa harta ni kadang-kadang dijaga daripada dicuri, sedangkan ilmu itu menjaga orang yang berilmu, menjaga orang yang berilmu. Mana nak tunjuk dalam hadis ini, dalam kisah ni, Sayyidina Ali ini adalah orang yang hebat. Sayyidina Ali ini orang yang hebat dari sudut ilmu dan kefahaman kepada ilmu tadi itu. Ilmu dan kefahaman kepada. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita mohonlah kepada Allah SWT, walaupun kadang-kadang kita datang selalu ke masjid, datang selalu ke surau untuk mendengar kuliah, mungkin kita tidak diberikan kefahaman dalam ilmu yang ada tadi itu. Mudah-mudahanlah kita mohon pada Allah SWT, Allah akan memberikan kepada kita itu kefahaman-kefahaman dalam ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita oleh ustaz-ustaz ataupun tuan guru yang datang ke masjid ini, untuk kita lebih faham dan akhirnya kita dapat memahami suatu perkara itu dengan lebih baik, dan dia memberikan kesan yang cukup istimewa, iaitu dengan ibadah yang betul, ibadah yang betul, dan mengelakkan daripada ibadat yang tidak betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita pada subuh yang penuh keberkatan ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan tentang hadis seterusnya berkaitan dengan setelah kita berilmu ni, apakah kesan dia ataupun apakah tindakan yang perlu kita lakukan, bagaimana cara untuk mendekatkan diri kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun segala amalan tu untuk mendekatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan tentang perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah memberkati pada subuh yang ini, dan terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah wal 'asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.